kaya. Tuan-tuan baca lah tuan-tuan. Kaya semua ada ni tak? Kaya ni kaya harta ke? Kaya. Apa maksud kaya? Kaya itu bukan orang yang boleh membeli, tapi kaya ialah orang yang suka memberi. Itu. Dia membeli dengan memberi ni sikit ya. Kaya itu bukan orang yang suka membeli ataupun yang mampu membeli. Kaya itu bukan orang yang mampu membeli, tapi kaya itu ialah orang yang mampu memberi. Kaya tu artinya tak ada pun dia boleh sedekah tu, kira tak apa. Okey lah. Pepatah orang tu bagus lah. Kaya itu bukan orang yang mampu membeli, tapi kaya itu ialah orang yang mampu memberi. Kata Syekh Syarqawi telah menyebut akan demikian oleh Ibnu Hajar dan Khatib. Kata Syekh Hifni, dan doa yang tersebut itu datang daripada hadis Nabi. Ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Ghafur ya Rahim, ya Wadud, aghnini bihalalikan haratu. Itu doa kaya. Dan daripada Sidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani, nafa'anallahu bihi, moga-moga Allah memberikan kami manfaat daripadanya. Barang siapa mengekali atas membaca dua bait syair pada tiap-tiap hari Jumaat, nescaya matilah atasnya dalam keadaan Islam, daripada ketiadaan syak. Artinya mati dalam Islam lah. Kata setengah mereka itu dibacakan dia 5 kali kemudian daripada sembahyang jemaat. Dan 2 bait syair ini syair Sidi Abdul Wahab Sya'rani. Sidi ni Sayyidi lah, Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim, fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Kita baca selalu dah ya. Baik, itulah antara amalan ulama bagi pesanan kat kita. Kalau ada siapa-siapa nak buat amal, ada doa. Doa ni kita duk baca selalu dah, cuma kita tak tahu je ambil di mana. Lah tahu dah kata ada dalam kitab, bacalah. Ni tak tahu doa ni warid ke tak, doa ni ada ulama sebut ke tak, siapa yang duk karang doa ni, ada. Syair tadi ni ilahi lastu lil firdaus tu adalah syair Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani. Dan perkara-perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat, tajuk dia perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. Dan sunat menggunting akan misai dan kerat akan kukunya pada hari Jumaat. Sunat gunting misai. Ada orang tanya, yang sunat ni gunting ke cukur? Gunting ni trim. Itu tak sunat cukur, trim je. Macamlah janggut pun, janggut sunat mengandam janggut. Andam ni artinya bagi dia elok, jangan bagi dia serabut. Sunat mengandam janggut. Cukur, kata setengah kitab, cukur makruh. Janggut jangan cukur, makruh. Andam bagi elok ya. Andam bagi elok. Riwayat daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW, barang siapa menggunting misai pada hari Jumaat adalah baginya dengan tiap-tiap bulu yang gugur itu daripadanya 10 kebajikan. Gunting trim misai dia, yang gugur itu dapat pahala. Jadi hari Jumaat ni hari mengandam. Mengandam. Potong kuku, potong misai, andam janggut, gunting rambut. Hari Jumaat sunat. Dan riwayat daripada A'mash daripada Mujahid, katanya telah lambat datang Jibril alaihi salam. Telah lambat datang Jibril alaihi salam. Jibril lambat datang kepada Rasulullah. Rasulullah tunggu tak mai.
Kemudian datanglah Jibril itu akan Rasulullah. Maka sabda Rasulullah, apa yang menahankan akan dikau wahai Jibril? Awak lambat mai. Selalu datang kat Rasulullah. Tiba-tiba kali itu Jibril lambat datang jumpa Rasulullah. Dan menahan akan dikau wahai Jibril. Kata Jibril, dan betapa aku datang, payah baca kitab lama. Dan betapa aku datang, artinya aku nak mai. Dan betapa dan aku datang, artinya aku nak datang akan kamu, dan kamu tiada kerat akan kuku kamu, dan tiada mengambil akan bulu misai kamu. Kamu tak potong misai, tak potong kuku, dan tiada membasuh akan jari kamu, dan tiada bersugi akan kamu tak gosok gigi. Artinya di antara amalan yang kita buat menyebabkan malaikat tak mai kat kita, ataupun benda yang malaikat tak suka, ialah taruh kuku panjang, misai kita tak trim, apa dia lagi, kuku kita tak kerat. Jadi siapa yang taruh kuku panjang, hukum dia bukan tak boleh, malaikat tak suka. Pasal Rasulullah pada ketika Jibril tak datang, maka Rasulullah tanya, apa yang menahan akan dikau wahai Jibril, kenapa tak datang? Betapa aku datang akan kamu, artinya aku nak datang, dan kamu tiada kerat akan kuku kamu, artinya kamu tak kerat kuku, sebab kuku panjang memang malaikat tak suka. Jadi pesan ke anak-anak, kerat kuku, kerat semua, jangan taruh kuku panjang. Pasal apa? Malaikat tak suka. Maka tiada kerat akan kuku kamu, dan tiada mengambil akan bulu misai kamu, artinya kamu tak trim misai, tak potong misai, dan tiada membasuh akan jari kamu, dan tiada bersugi kamu, artinya benda malaikat tak suka, tak gosok gigi, tak potong kuku, tak trim misai. Tu antara amalan yang malaikat tak suka. Jadi gosoklah gigi, kerana malaikat suka. Bersugi ni amalan yang malaikat suka. Kemudian membacalah ia, wa ma nunazzilu illa bi amri rabbik, dan tiada kami turun, artinya malaikat ini tiada turun melainkan dengan suruh Tuhan kamu. Artinya Allah Ta'ala yang larang aku mai, kerana engkau tak kerat kuku. Bukan aku tak mau mai, Allah Ta'ala kata wa ma nunazzilu illa bi amri rabbik, dan tidak kami turun melainkan dengan suruh Tuhan kamu. Jadi antara amalan yang malaikat tak suka, taruh misai sampai tak jaga, lepas tu tak potong kuku, tak beri gigi. Mana orang yang tak beri gigi tu, malaikat tak suka. Walaupun gigi palsu, kira gigi lah, berilah gigi palsu tu, beri elak-elak. Dan riwayat daripada Nabi SAW sabdanya, hak atas tiap-tiap Muslim itu mandi pada hari Jumaat, dan bersugi, dan makai bau-bauan. Benda yang orang Islam, orang mukmin kena buat pada hari Jumaat ialah mandi sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat bagi orang Hanafi Jumaat sajalah. Orang perempuan tak sunat mandi, kerana tak datang sembahyang Jumaat. Untuk orang laki-laki saja, mandi dan gosok gigi, bersugi, beruih gigi bagi bersih-bersih. Perempuan walaupun suami tak ada gigi banyak, suruh dia beruih gigi juga, kerana malaikat tak suka orang yang gigi dia tak gosok. Dan juga yang ketiga, memakai bau-bauan, makai atar, pakai bau-bauan bagi wangi sikit badan. Kadang-kadang orang lelaki-lelaki ni hak setengah yang memang tak minat pakai minyak wangi ni, selagi tak letak minyak wangi hitam tu, dia tak pakai. Jadi perempuan sebelum suami main di masjid, pesan kat dia, abang buh minyak wangi sikit. Tak boleh sekali aku pakai, sekali merebak lagi orang suka kat aku. Tak ada suka dah, malaikat dia suka abang dia. Pakai. Ada sungguh orang yang setengah tu bila duduk sebelah kita, bau dia punya, orang kata bau kesat badan dia tu, duduk sebelah kita pun bau. Jenis orang badan bau lah, ya. Itu antara amalan yang
yang diriwayatkan kata Nabi SAW, orang Islam dan pada hari Jumaat itu mandi hari sunat Jumaat, gusugi dan juga pakai bau-bauan, pakai atar, ya, atar. Riwayat daripada Humaid bin Abdul Rahman, katanya barang siapa yang kerat kuku pada hari Jumaat, dikeluarkan akan dia daripada penyakit dan disembuhkan dia kalau ada penyakit. Jadi potong kuku hari Jumaat. Dan satu riwayat kata aman dia daripada penyakit juzam, iaitu penyakit kusta, penyakit yang susah nak lega. Siapa dia yang nak supaya disembuhkan daripada apa-apa jenis penyakit yang susah lega ni, kerat kuku hari Jumaat. Hari Jumaat kerat kuku. Ada setengah orang lelaki-lelaki ni tak kerat kuku. Saya tanya pak siapa, sebab kuku kaki tak boleh kerat, sangkut di perut. Orang perempuan tolong kerat kuku dia. Satu, yang kedua malas sama. Dia kata tak apa nampak selalu kerat kena isi. Tu aku yang malas tu aku tinggal. Yang isteri pun tak tengok dekat kuku macam dengan apa duk melengkung. Kerat lah bagi kat dia. Tak tahulah kok ada di kalangan perempuan yang malu nak kerat kuku suami. Kita orang lelaki-lelaki ni kalau isteri malu nak kerat, kita minta tolong dia kerat. Kerat sat kuku kaki aku tak boleh nak kerat pasal bila aku tunduk sangkut perut. Siapa anda nak tunduk sangkut perut dia, aku tak boleh pergi dia dah, nak kerat tak boleh, dia mengah. Jadi tolong kerat kuku kaki dia. Hari Jumaat trim dia pergi elok. Kadang-kadang misai, la ilaha illallah, dia taruh bulu hidung tu bercampur dengan misai, tak tahu dah hak mana misai hak mana bulu hidung. Teruk sungguh lah, mengotok. Sampai orang kata bini dia ni tak ada rumah ke apa. Bukan bini tak ada rumah, dia tak mau minta tolong. Minta tolong isteri, tolonglah kerat kuku dia sat. Kadang-kadang tak nampak, tadi kena isi. Lepas tu tak nampak nak trim misai, tolong trim misai kat dia sat. Potonglah, keratlah bulu-bulu hidung ni. Tapi bulu hidung tampuk dengan misai, tak tahu hak mana misai hak mana bulu hidung. Aduh, teruk sungguh lah. Potong kuku kaki dia, sebab dia nak tunduk tak boleh, sangkut di perut. Potong, tolong kerat kuku kaki dia. Bila mai umur 50, 60 ni, kuku kaki dia tak jadi tak elok dah. Dia taklah sama macam dengan muda-muda. Dia jadi macam-macam dah, dia keras lah, dia apalah. Tolong kerat, dia tak boleh nak tunduk. Saya biasa sekali tanya satu orang, minta maaf haji nak tanya, pak siapa kuku kaki haji tak boleh kerat? Dia kata tak sampai ustaz, bila tunduk sangkut. Jadi bila tunduk lama-lama dia jadi pening, dia kata kita jadi macam tertekan, dia pening. Awak tak suruh mak haji tolong kerat? Aku suruh dia tak mau. Takkan malu kerat kuku suami? La ilaha illallah. Macam-macam manusia ni. Dia tak mau dia lah. Tak apalah, upah 10 jari kaki, upah RM10. Ada tak tempat yang kita boleh kerat kuku kaki di luar? Tak ada. Spa boleh ke? Spa. Pergi spa lah, suruh apa ni maknya tu tolong kerat. Dosa lah tu. Tak boleh lah. Kerat di rumah lah. Mereka macam-macam. Sunat pada hari Jumaat, potong andam misai, andam janggut, potong rambut, potong kuku, beruih gigi bagi bersih. Sunat. Aman daripada penyakit kusta. Dan daripada khabar bahawasanya Nabi SAW diwaktukan pada tiap-tiap 40 hari dicukurkan bulu ari-arinya, ya, bulu pada ari-ari. Dan pada tiap-tiap Jumaat dikerat akan kukunya. 40 hari sekali kerat, sehari sekali cukur bulu hari-hari. Dan juga pada hari Jumaat, setiap Jumaat dikerat akan kukunya, ya, kuku Rasulullah. Dan cara kerat kuku, ni kerat kuku pun nak kena ada cara ke? Ini amalan ulama ya tuan-tuan, kerat ya tuan-tuan. Ni amalan ulama.
Dan Nabi SAW, barang siapa berkehendak bahawa diamankan dia daripada papa ni miskin, dan mengadu hal dengan sakit mata dan juga baras dan gila, hendaklah dikerat kuku dengan diselang-selang jarinya, iaitu pada tangan kanan, dengan tertib isyarat kepada jari kelingking pada mulanya. Start kanan, kelingking. Lepas tu wusta, oh dia lompat, jari kelingking dia lompat main jari tengah, kemudian ibu jari, kemudian jari manis, kemudian sababah, jari telunjuk. Jari telunjuk start. Nak bagi ni, nak bagi lega daripada papa, sakit mata, baras, gila tu, penyakit lah, nak bagi hilang penyakit. Para jemaat, kerat kuku sebelah kanan dulu. Start jari kelingking, jari tengah, ibu jari, jari manis, dia lompat-lompat, dia selang-selang. Dan pada tangan kiri pula, maka mula dengan ibham. Ibham ni ibu jari, wusta jari tengah, khinsir jari kelingking, sababah jari telunjuk, habis dengan jari manis. Kalau dia start kanan dulu. Saya biasa masa zaman duduk mengaji pondok tu, Tok Guru biasa sebut, saya tak tahu ambil kitab mana, rupanya duduk dalam ni. Dia kata kerat jari kelingking, jari tengah, jari ibu jari, jari manis, jari tunjuk. Kalau jari kiri pula, mula ibu jari, jari tengah, jari kelingking, jari telunjuk, habis dengan jari manis. Dan adapun pada kaki, maka dimulai daripada kelingking sebelah kanan dan diakhiri dengan kelingking sebelah kiri. Kaki tak lompat, tak selang. Kaki direct straight ya. Jari tangan dia selang-selang. Inilah kaifiat yang ada ulama sebutlah. Kata Syekh Bajuri, kaifiat ini adalah muktamad. Baguslah, dia kata pakailah. Amalan ya, koklah tuan-tuan kata mesti buat dah, potong je. Tapi kalau nak potong dengan tertib, buat macam itulah. Kata Nabi SAW, barang siapa kerat kuku pada hari Sabtu dan hari Jumaat, akan mengambil ia daripada misainya, diafiatkan dia daripada sakit gigi dan sakit mata. Barang siapa yang kerat kuku pada kukunya dan misainya pada tiap-tiap hari Jumaat, dan berkata pada ketika mengambilnya, ada doa kerat kuku, Bismillahi wa billahi wa ala sunnati Muhammadin wa ali Muhammad. Sebelum kerat kuku, baca doa Bismillahi wa billahi wa ala sunnati Muhammadin wa ali Muhammad. Maka tiada gugur kuku yang dikerat, melainkan ditulis Allah Ta'ala pahala dimerdekakan dengan sahaya, dan tiada sakit ia melainkan sakit mati. Baca doa sebelum kerat kuku, baca doa Bismillahi wa billahi wa ala sunnati Muhammadin wa ali Muhammad. Dah aja no. Kita tak ada kerat Bismillahirrahmanirrahim, kerat je apalah, ini amalan yang boleh kita guna. Dah soal tak mau buat, tak apalah. Kalau nak buat, buat je. Okey. Dan kata Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu, barang siapa kerat kuku pada hari Rabu, maka dimulai dengan kelingking tangan kanan dan disudahi dengan kelingking tangan kiri, nescaya aman. Ni kalau hari Rabu, kerat tak macam hari Jumaat lah, kerat straight mula daripada sini, dia tak selang-selang akhir dengan sini. Bolehlah juga ya. Dan daripada Musa bin Bukair, katanya bagi Abi Hasan radhiyallahu anhu, sahabat kami mengambil misai dan kuku pada hari Jumaat, maka berkata, ya subhanallah, ambil olehmu akan dia jika engkau kehendak pada hari Jumaat dan juga pada segala hari. Hari apa pun tak apa dia kata, tapi yang afdalnya hari Jumaat. Sabda Nabi SAW, jangan memanjang oleh seseorang akan misainya, bahwasanya syaitan itu dia berbuat sarang padanya dan berselindung di sebalik dia. Misai dia jangan panjang, taruh misai panjang.
agak-agak atas bibir ni tong ya. Kerana syaitan itu berbuat sarang padanya pada misai dan berselindung ia di sebalik dia duduk di sebalik misai. Dia, artinya misai itu panjang, bukan misai tebal, misai itu panjang ya. Jadi potonglah, jangan biar dia panjang sampai turun masuk, sampai minum air pun celup habis masuk dalam misai. Ingat Allah, air pula teh tarik, buih lekat penuh. Lepas tu pula dia suruh bini dia makan, muntah kawan tu. Macam-macam orang. Itu kata dalam hadis dhaif ya, hadis dhaif. Dan daripada Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin wa wafirul al-liha wa huqqus syawarib, menyalahi olehmu akan orang-orang musyrikin, artinya bagi beza sikit dengan orang musyrikin. Sempurnakan olehmu akan janggut, taruh janggut ya, sempurnakan olehmu akan janggut, yakni tinggalkan dia, artinya jangan buang, tinggalkan janggut biar ada, dan ambil olehmu akan misai hingga nyata tepi bibir mulut. Potong misai ni sampai tepi bibir mulut supaya tak sama dengan orang musyrikin. Kerana orang musyrikin depa buang janggut depa tinggal misai bagi banyak. Jadi kita nak bagi beza dengan depa, taruh janggut, trim misai bagi elok-elok. Ya kata menyalahi olehmu, menyalahi ni artinya bagi beza sikit orang-orang musyrikin itu, dan sempurnakan olehmu akan janggut, artinya taruh janggut, yakni tinggalkan dia, tinggallah janggut tu dengan menyempurnakan dia, dan ambil olehmu akan misai hingga nyata di tepi bibir mulut. Potong misai ni atas bibir mulut ni, potong. Dan kata As-Sadiq radhiyallahu anhu, genggam dengan tangan kamu atas janggut dan keratlah yang selebihnya. Genggam, kerat yang selebihnya. Hanya ana sikit ya yang tu. Ini antara disebut oleh As-Sadiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar. Dan daripada Abi Ja'far radhiyallahu an, min sa'adatil mar'i khiffatu lihyatihi, daripada kebahagiaan seseorang itu ialah yang ringan janggutnya. Janggut dia tak banyaklah, ringan tu artinya ada janggut, dan janggut dia tu banyak tadilah, segenggam potong yang di bawah tadi. Kebahagiaan. Adakah orang buat kajian mana-mana lelaki yang simpan janggut dia anak ramai? Betul ya? Siapa dia abang kat saya tu, tak bisa dengar lah. Ada orang yang cakap dia macam dengan ada satu enzim, bukan enzim, dia panggil apa, kesuburan. Mana-mana suami yang dia ada janggut, maka isteri dia akan lebih subur daripada yang tak ada janggut. Wallahu a'lam lah, saya biasa dengar lah ada orang cerita. Hadis ni dia kata di antara ciri-ciri kebahagiaan seseorang ialah yang ringan janggutnya, artinya janggut dia macam tadilah sebut tadi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Ali, apabila menilik kamu pada cermin, maka katalah olehmu. Jadi Rasulullah ajak Sayyidina Ali, doa Rasulullah ni doa yang maksur datang pada Rasulullah, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi wa rizqi. Khuluqi wa rizqi, maksud dia, wahai Tuhanku, seperti mana engkau elokkan kejadianku, maka baikkanlah kamu akan perangaiku dan juga rezeki aku. Inilah yang disebut dalam kitab Makarimul Akhlaq. Ada nama kitab yang ambil hadis Nabi, kata apabila kamu tengok cermin, maka baca adalah doa Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi wa rizqi. Untuk baca sekat mana rasa macam dengan saya agak kan, fahassin khuluqi, dekat tu ya.
wa rizqi ni baru jumpa malam ni. Dalam kitab Makarimul Akhlak ya, ada disebutkan. Kata kemudian disebutkan oleh Nabi, disebutkan dalam kitab Nazhatul Majalis, kata Sayyidina Abu Hurairah, siapa yang kerat kuku pada hari Sabtu maka keluarlah penyakit. Siapa yang keluar kuku pada hari Ahad maka hilanglah kemiskinan pada dia. Siapa kerat kuku pada hari Isnin, ni kelebihan-kelebihan kerat kuku ni. Orang siapa yang kerat kuku pada hari Sabtu, ni kelebihan dia. Maka atas riwayat ini 3 hari jua yang sunat kerana kerat ni. Ada riwayat yang kata 3 hari je yang sunat, iaitu hari Khamis, hari Jumaat dan hari Isnin. Hari lain kalau boleh elakkan buat hari 3 tu je. Ini ni kata setengah amalan ahli-ahli ilmu lah, orang ulama-ulama. Dia buat amalan 3 hari ni jadi kerat kuku, hari Khamis, hari Jumaat, hari Isnin. Tapi yang tadi kita baca tadi ni, dia kata hari apa pun tak apa, tak samalah kelebihan kalau kerat kuku pada hari Jumaat, kerana kelebihan dia besar ya, kelebihan besar. Dan makruh menyimpan atas kerat kuku sebelah tangan atau sebelah kaki. Kerat sebelah, tinggal sebelah, hukum dia makruh. Makruh. Lah ni satu amalan orang baca khutbah suka angkat tangan. Dalam kitab kata makruh. Khutbah Jumaat, dia tak tengok teks, dia suka angkat tangan. Hukum dia makruh, jangan atas pada bau. Ada saya baca dalam kitab Kifayatul Awam kot, dia kata makruh, hukum dia dilarang. Kan kita baca khutbah ni, dia tak semacam dengan kita ceramah. Jangan angkat tangan atas daripada bau. Kalau setakat rendah macam tu tak apalah, atas daripada bau, hukum dia makruh. Khutbah ni dia ada adab dia, dia tak semacam dengan kita baca. Pegang cukma dengan tangan kiri, kayu tu kita pegang tangan kiri, sebab memang Rasulullah pegang dengan tangan kiri. Rasulullah pegang pedang lah, kita pegang kayu tu. Kemudian tangan jangan angkat lebih daripada bau, dia makruh. Kotlah mana nak tahu, ada orang baca khutbah dia karan, kadang-kadang angkat boleh, dia karan ni angkat tangan langsung. Tak pernah kita yang tinggi pada bau kan. Memang pun baca khutbah ni dia orang ramai, dia lain, dia punya orang kata karan dia tu, aura dia tu lain sikit. Angkat tangan makruh. Simpan kuku kerat sebelah tangan, simpan sebelah tangan. Contohnya kerat sebelah kanan, simpan sebelah kiri, hukum dia makruh. Ataupun kerat kuku kaki kanan, simpan kuku kaki kiri, hukum dia makruh. Dan sunat membasuh kepala anak jari kemudian daripada dikerat kukunya. Sunat basuh kepala anak jari ni, artinya basuh jari hak kita kerat kuku ni, sunat. Kerana dikata orang bahawasanya menggaru-garu dengan kuku yang dahulu daripada dibasuh memberi mudarat pada badan dan kulitnya, wallahu alam. Dia rosakkan kulit badan. Pasal kuku tu tajam pas pada kita kerat maka dia kata sunat kita basuh dia punya kuku dia. Ini kelebihan lain lagi lah, tersebut dalam Hasyiatul Jamal. Kata Imam Al-Hakim, barang siapa gunting baju pada hari Sabtu maka ia akan menyebabkan penyakit selama dipakainya baju itu. Macam dengan kitab tajuk muluk lah pula lah. Ini dalam Hasyiatul Jamal. Syekh ni dia kutip lah. Dia kata kalau eloknya gunting baju jangan pada hari Sabtu, kerana kalau selama kita pakai baju tu badan kita akan mempersakai sakit, penyakit. Dan pada hari Ahad mengenai akan dia duka cita siapa yang gunting baju hari Ahad, dia susah hati. Dan pada hari Isnin berkat. Rupanya gunting baju hari Isnin, kena tunggu nak gunting baju hari Isnin. Amalan ulama. Dah tak salah kita nak pakai, bukan nak salah apa benda adatnya kan. Jadi abang dia, saya jahit baju seminggu, gunting hari
Hari Isnin saja. Hari Isnin ni gunting saja. Hari lain semua jahit. Boleh? Tak salah kan? Orang mai ukur. Hari Isnin dia gunting je. Hari lain semua apa ni, jahit. Dan gunting baju hari Selasa itu segera binasa dan dicuri orang dan akan terbakar baju itu. Ni ulama ubur dengar je tuan-tuan, tak salah kita nak tahu pun kan. Bagus juga, bagus. Dan gunting baju pada hari Rabu direzekikan dia rezeki yang banyak. Bagus, hari Rabu boleh. Dengan ketiadaan penat dan susah. Dan gunting baju pada hari Khamis direzekikan dia jadi orang alim. Dan pada hari Jumaat panjang umur. Kata setengah ulama, panjang lagi ya. Bagus lah, ada idea kita nak buat ya. Baiklah, itulah sikit cerita kelebihan hari Jumaat. Ni ada lagi ni kelebihan hari Jumaat ni, sikit lagi, dalam 2 muka lagi habis ya. Dan kita baca pula tajuk lain pula. Bagus kalau ulama himpunkan semua pengalaman-pengalaman mereka dan cerita kat kita sebagai satu orang kata kebiasaan yang mereka buat. Dan biasanya kesan dia macam ni, macam kita lah orang dulu-dulu buat. Kami dulu kalau buat macam ni, kesan dia macam ni, takkan salah kita nak ikut. Boleh kan? Mereka kata kalau nak buat JT jangan buat di kepala ayak, pasal ayak kok mana pun dia akan ambil balik tempat dia. Contohnya kita buat pelari sungai pergi ke lain. Kalau nak buat rumah jangan buat pada tempat laluan angin. Angin kok mana pun dia main, dia akan lalu juga tempat dia. Dia putang habis. Ayak, angin, apa dia sebut. Itu semua amalan-amalan yang bukan dia kecaman dia, jadi satu kebiasaan mereka buat dan mereka bagi peringatan kepada kita. Tak salah kita nak ikut. Tak mau ikut, tak apa buat tak salah. Macam itulah ya. Bagus lah kitab ni, dia lebih kepada amalan-amalan ya, yang boleh kita buat kecaman saja. Buat kecaman ni intinya ambil cam je, bukannya kita mesti ikut tak. Tapi doa-doa yang disebut tadi tu bagus ya. Doa kerat kuku, doa tengok cermin. Doa tengok cermin tu memang hadis Nabi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi wa rizqi. Ya, tengok cermin, baca doa ya, baca doa. Itulah sikit dalam kitab Al-Jawharul Mahub wa Munabbihatil Qulub. Bahasa dia lah lentah pokang sikit, bahasa lama. Jadi cara baca tu kita baca ikut turutan bahasa kita lah, kan senang faham nanti. Baik, insya-Allah pada bulan depan kita sambung lagi sikit cerita kelebihan hari Jumaat. Kemudian kita masuk pada tajuk kelebihan segala masjid-masjid Allah. Kenapa besarnya imarah ataupun kita memakmurkan masjid-masjid Allah ni? Boleh tak kita nak pi buat lawatan ke masjid? Makruh. Saya nak pergi tengok masjid cantik, contohlah kan, jom kita pergi Terengganu tengok masjid Kristal, hukum dia makruh. Tak boleh. Jom kita pergi Madinah tengok habaq Masjid Nabawi lawa. Tak boleh. Abang kata jom kita pergi buat umrah, tak apalah singgah di Madinah, kita pergi ziarah makam Rasulullah, tak apa. Ni sengaja pergi untuk tengok saja masjid tu kerana cantik, kena makruh. Ada dalam satu kitab masa duduk jabatan kuasa fatwa dulu, masa duduk di jabatan mufti dulu, satu kitab Al-Masjid fil Islam kan nama kitab dia. Kan ada orang dulu-dulu rajin nak pergi tengok masjid lawa lah apa, kena makruh. Sengaja nak pergi tengok masjid saja. Abang kata jomlah kita pergi tengok, ada tamadun Islam, ada sana ada pusat tamadun Islam ke apa ke, tak apa, sambil-sambil singgah di Masjid Kristal tu. Ataupun jom kita pergi Madinah, kita pergi ziarah makam Rasulullah, tak apa, tak salah. Ni saja nak pergi tengok ya, kau dia makruh. Salah kita kena tak faham kan.
pi jelah yang niat dia bagi betul. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min 'amalin la yurfa', wa min du'ain la yusma'. Na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wardina warda 'anna ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.